Assalamualaikum, saya Nur Syuhada binti Muhammad Suhaili. Sebelum saya mengajar, saya nak share satu video dari YouTube. Awak semua boleh tengok. Kita relax-relax je ya. Sometimes old buildings and structures need to be demolished to make way for new construction projects. But the controlled demolitions don't always go as planned. This is our list of the top 5 demolitions gone wrong. At number 5, we have the Broadway Bridge demolition in Arkansas. The 93-year-old bridge failed to collapse from the explosives, costing the demolition company tens of thousands of dollars. But luckily, the second time, they were successful. This demolition company in Glasgow was mostly successful, but 2 of the buildings did not completely collapse. They then had to go back to plant additional explosives to bring the towers down. This farmer is trying to demolish an old silo on his land. Unfortunately, it doesn't go quite as planned. They later devise a new plan using a tractor to pull the silo down. This time, it works. A large tower in India is about to be demolished, but there's a problem. There's still people on the streets that haven't yet been evacuated. They get covered in dust and debris as the building pretty much falls on top of them. According to reports, a number of people were injured as a result. A Turkish demolition company underestimated the rolliness of this building after it completely rolled over into another building. Miraculously, no one was injured since everyone was precautionarily evacuated beforehand. Hey guys, I hope you enjoyed the video this week. Please let me know what you Saya dah send nota dalam WhatsApp. Awak semua boleh buka tengok. Kalau boleh masa saya mengajar, catat nota tambahan supaya nanti boleh rujuk masa buat aktiviti yang saya akan bagi kemudian. Kita terus kepada slide. Perobohan ada 2 jenis. Yang pertama, perobohan penuh. Yang kedua, perobohan separa. Perobohan penuh ni maksudnya kita nak roboh satu bangunan tu. Contohnya, kita nak buat satu shopping mall di satu taman perumahan. Jadi, kita akan roboh kesemuanya. Okey, perobohan separa pula maksudnya sebahagian je kita robohkan. Contohnya, kita nak renovate bilik jadi besar. Jadi kita tak akan roboh semua satu rumah tu, kita akan roboh sebahagian dinding sahaja. Seterusnya, kriteria semasa perobohan. Kriteria maksudnya perkara penting yang kita kena tengok masa nak buat perobohan. Yang pertama, kedudukan tapak. Kedudukan tapak maksudnya kalau nak buat perobohan penuh satu bangunan, kena ada jarak 2 kali ketinggian bangunan dengan sempadan kawasan. Contohnya, bangunan yang kita nak robohkan 9 kaki tinggi dia.
Jadi bermakna 9 kali 2, 18. So kita kena ada 18 kaki, baru kita boleh buat perobohan penuh. Yang kedua, jenis struktur. Maksudnya struktur yang mempunyai kerangka utama. Contohnya bangunan atau rumah 2 tingkat. Kalau rumah yang lebih dari 1 tingkat ada rasuk atas kan. Itu contoh kerangka. Contoh struktur kerangka. Yang terakhir, jenis pembinaan. Maksudnya bahan-bahan dan cara pembinaan sesuatu struktur. Contohnya tembok bata, konkrit tuang dahulu ataupun struktur keluli. Jadi sekarang kita dah tahu jenis perobohan ada 2. Yang pertama, perobohan penuh dan yang kedua, perobohan separa. Kriteria semasa perobohan pula ada 3. Yang pertama, kedudukan tapak. Yang kedua, jenis struktur dan yang terakhir, jenis pembinaan. Saya ada buat 2 aktiviti untuk awak semua. Link aktiviti ada dalam WhatsApp. Pastikan semua buat ya. Aktiviti yang pertama, kahut. Yang kedua, teka silang kata. Untuk teka silang kata, kalau nak tengok soalan dia, awak semua kena tekan kotak ni. Okey, lepas tulis jawapan dalam kotak ni. Lepas tu, lepas dah siap semua, tekan check puzzle. Nanti akan keluar soal jawapan yang betul. Yang terakhir dari saya, awak semua mesti tumpukan perhatian bila cikgu atau pensyarah mengajar. Supaya ilmu yang diajar tu senang masuk dan senang faham. Kalau awak semua tumpukan perhatian masa saya mengajar tadi, mesti aktiviti yang saya sediakan tu boleh jawab dengan baik. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.